Fizik tingkatan 4, bab 5, gelombang 5.5, pembelauan gelombang. Sebelumnya kita dah belajar tentang pembiasan gelombang. Kali ini fenomena gelombang yang ketiga, pembelauan. Fenomena yang pertama ialah pantulan. Fenomena kedua ialah pembiasan. Dan kali ini fenomena yang ketiga, pembelauan. Maksudnya pada gelombang boleh berlaku perkara yang ketiga ini. Fenomena yang ketiga disebut pembelauan. Apa itu pembelauan? Nanti kita tahu. Lihat gambar di sebelah menunjukkan benteng yang dibina di Marang, Terengganu. Okey, ini kawasan lautan. Diambil menggunakan quadcopter. Okey, drone, guna drone. Jadi cuba tengok ni kawasan laut ni, ini tepi pantai. Jadi dia punya gelombang ni dia punya gelombang ombak ni kuat tapi bila masuk sini, okey, tengok dia punya gelombang dia cantik, elok, tenang, nampak tenang, boleh mandi kat sini, boleh parking kereta, bukan kereta, parking kapal-kapal nelayan kat sini, perahu dan sebagainya. Jadi taklah tunggang terbalik kapal yang diparking kat sini, sebab amplitudenya tu sudah rendah, ketinggian amplitud tu dah rendah. Jadi apa yang diparking sini, dia punya goyang-goyang tu dah tak kuat. Okey, ini benteng ni. Benteng ni saja dia buat macam ni, untuk memisahkan dua kawasan ni. Ini pun sama. Jadi kalau nak masuk ke kawasan ni, tidak boleh melainkan melalui pintu masuk ni yang sempit ni, kecil ni. Okey, dibuat muat untuk masuknya apa ni, sampan. Okey, sampan kecil, kapal kecil yang masuk. Okey, kenapa dibuat macam ni? Ada sebab dia. Kalau kamu pasang ni, gelombang ni straight, nampak macam straight, gelombang yang datang ni gelombang satoh. Tapi bila dah masuk kat sini, yang boleh masuk hanya gelombang yang pendek ni saja, yang kat sini saja. Gelombang hak belah atas dan bawah ni tak lepas masuk. Jadi bila gelombang hak kecil ni saja, bahagian hak kecil ni je boleh masuk. Kalau kamu pasang, cuba tengok bentuk muka gelombang dah jadi macam mana. Yang ni straight, gelombang satoh. Tapi bila masuk dah jadi macam mana? Jadi membulat macam ni. Boleh nampak, boleh pasang. Datangnya straight, keluarnya membulat. Jadi telah berubah rupa gelombang. Tu satu ciri awal yang kamu dah tahu. Muka gelombang daripada gelombang satoh telah berubah kepada gelombang membulat. Tu satu ciri yang berubah. Okey. Macam biasa kita akan kaji tentang pembelauan ni. Kita akan tengok apa pula kesan pembelauan kepada ciri-ciri gelombang yang kita tahu. A-nya apa, T-nya apa, frekuensinya apa, berubah tidak, lambda dan sebagainya. Laju gelombang berubah atau tidak. Okey. Nanti kita tengok baliklah. Apakah yang menyebabkan muka gelombang air laut di kawasan A dan kawasan B mempunyai bentuk yang berlainan? Muka gelombang dia lain. Ini kawasan A, kawasan B. Muka gelombang air laut berubah daripada muka gelombang satoh di kawasan A kepada muka gelombang membulat di kawasan B. Hal ini menunjukkan bahawa gelombang air laut mengalami penyebaran semasa merambat melalui celah pada benteng. Ini celah. Celah ni saja boleh masuk gelombang air laut. Jadi mengalami penyebaran. Muka gelombang A bila nak masuk celah ni mengalami penyebaran. Tersebablah daripada kecil macam ni, mukanya ditarik bagi panjang untuk membentuk bulatan macam tu.
gambar di sebelah menunjukkan fenomena yang dikenali sebagai pembelauan gelombang. Jadi ingat ramai yang confuse antara kesan pembelauan dengan kesan pembiasan. Subtopik yang sebelumnya, pembiasan lain pembelauan lain. Macam betul-betul pembiasan ialah bila arah gelombang berubah. Okey, arah gelombang berubah. Manakala pembelauan gelombang ialah berubah juga arahnya, tetapi lebih kepada muka gelombang yang berubah. Muka gelombang berubah ni daripada satah jadi membulat. Kalau pembiasan daripada muka gelombang satah kepada satah juga dia tak menjadi membulat. Cuba tengok, daripada straight ni kepada straight juga. Okey, daripada straight satah kepada satah juga. Okey, kena tahu beza, jangan keliru. Tapi untuk pembelauan pastinya daripada satah menjadi membulat macam ni. Kalau satah kepada membulat, kamu dah tahu bila ditanya ini fenomena apa yang berlaku ini, kamu mesti jawab ia fenomena pembelauan. Jangan jawab ia fenomena pembiasan. Salah lah. Okey, rasa macam sama tapi tak serupa. Sama pun tidak, serupa pun tidak. Jadi hati-hati. Pembelauan gelombang boleh berlaku kepada gelombang air, cahaya dan bunyi. Okey, semua tiga fenomena tu yang kita kaji selama ni guna air saja kan. Tapi sebenarnya ketiga-tiga fenomena itu bukan saja berlaku pada air, berlaku juga pada cahaya dan bunyi. Sama saja. Tak kira apa mediumnya, air, cahaya atau bunyi atau tanah atau apa pun medium sekalipun, bila berlaku tiga fenomena itu, maka ikut tiga fenomena itulah dia punya kesan dia. Sama. Okey, aktiviti tujuan menunjukkan pembelauan gelombang air, cahaya dan bunyi. Macam biasa juga kita menggunakan radas yang sama sahaja. Dalam cerita seluruh bak gelombang ni, memang alat ni saja kita pakai, tangki riak. Tangki riak cukup saja untuk memenuhi semua kajian di dalam bak gelombang ni. Okey, ini adalah tangki riak pandangan belah atas. Sama juga ideanya tadi kita nak buat supaya apa? Supaya kita akan lalukan gelombang sebelum, kemudian kita akan tengok gelombang selepas dibelaukan. Sebab tajuk kali ni pembelauan. Jadi kita lalukan gelombang yang sebelum dibelaukan, straight, gelombang satah, dan kita akan tahu dah nak pasang radas macam mana supaya bentuk dia menyerupai bentuk macam ni, celahan kecil. Jadi kita pura-pura lah pasang benteng ni, atas dan bawah. Okey, benteng itu diwakili oleh penghalang ni. Okey, ini penghalang ni menjadi benteng lah, lakonan. Okey, kita lakonkan kira ni macam air laut mini lah. Okey, kita pasang benteng, kena buka sedikit celahan. Okey, bukakan supaya gelombang yang sedikit tu dapat terlepas pergi, masuk ke kawasan di sebelah kanan ni. Sebab kita nak tengok apa bentuk gelombang yang akan terhasil dekat sebelah kanan ni. Lepas tu kita boleh kaji nanti. Kaji apa ciri-ciri yang berubah, apa ciri yang tak berubah. Jadi ini dia lukisan gelombang tadi dalam bentuk 2D. Okey, melalui celahan. Okey, dan kita membuat perbandingan lah. Jadi kamu tahu yang antara yang idea awalnya, apa bentuk gelombang akan terhasil adalah membulat. Macam ni, membulat. Okey, daripada titik ni, titik masuk ni, sebelum lukis gelombang membulat tu, kamu kena buat sikit dulu macam ni. Buat ni garis panduan saja. Buat sikit dia punya macam kon tu. Okey, kat sinilah kamu akan buat dia membulat macam ni.
Tapi ingat dia punya nak jarak antara muka ni nak buat macam mana pula ni? Adakah sama, berkurang ke atau bertambah? Okey. Jadi jawapannya ialah tak apa, jawapannya kamu akan tahu sebentar nantilah. Tu. Point ni tak payah lagi. Okey. Jadi kita akan isi sinilah. Nanti kita tengok dia punya hasil dia. Itu kalau membuat kalau kita buat aktiviti nak tahu akibat pembelauan menggunakan gelombang air. Sebenarnya kita juga boleh buat aktiviti untuk tahu kesan pembelauan pakai cahaya. Pembelauan guna gelombang cahaya pun boleh juga. Ini dia punya radas dia pun simple, mudah. Nampak ni kita ada pen laser, laser pen. Harga RM2. Kedai RM2 sekupang. Boleh beli Boleh buat sendiri kat rumah. Semua ni pun kamu sebenarnya boleh buat sendiri Semua eksperimen ada dalam ni sebenarnya boleh buat. Tak payah pi makmal pun tak apa. Sebenarnya semuanya kalau kamu usahakan boleh buat kat rumah saja. Boleh buat kat rumah masing-masing walaupun terkurung sikit pun tak ada masalah. Boleh buat sendiri. Bahan-bahan eksperimennya hanya boleh didapati di dalam rumah kamu saja. Okey. Pen laser mestinya kamu dah ada. Semua orang pen laser suka main tembak-tembak mata orang. Harga RM2 sekupang. Okey, pasang macam tu. Kalau tak ada kaki retot, tangan kamu jadi kaki retot. Pegang laser tu sekejap. Okey, kemudian apa benda ni? Celah tunggal. Maksudnya buatlah, ambil kertas apa-apa, cardboard ke, cardboard. Okey, kemudian guna pisau ke toreh sikit Toreh sikit, bagi ada bukaan celah ni sikit. Buka sikit, toreh bagi ada sedikit supaya cahaya boleh masuk sikit boleh masuk sikit di celahan tu. Sudah boleh jadi macam ni. Okey. Kemudian kamu akan letakkan laser serenjang dengan permukaan celah tunggal ni. Lepas tu letak lagi satu kertas kat belakang sebagai skrin. Kemudian kamu tengok apa gambar yang akan keluar kat skrin ni. Adakah gambar Avenger, Iron Man ke keluar kat sini? Tak apa, tengok. Nanti kita tahu apa gambar yang akan keluar. Tengok. Kalau tak ada kertas tu boleh pakai macam ni boleh buat celahan. Gunakan dua pensel ni, kembarkan, cuma congekkan sikit kat ujung tu supaya ada sedikit celahan tu di tengah-tengah belahan tu. Tembak laser masuk situ pun boleh Oh ya Allah, sangat senang, mudah nak jadi ahli fizik ni. Tak susah, sangat senang. Cikgu dah buat semua ni. Tak perlu nantikan nak tunggu pi makmal dulu. Entah bila kehidupan kamu ni dapat pi makmal untuk belajar pun tak tahu. Sebab keadaan lah ni semakin naik kes. Jadi bersedialah membuat eksperimen sendiri kat rumah bersama adik. Cuma hati-hati kalau ada benda bahaya, tengok-tengokkan, melibatkan elektrik ke apa, melibatkan benda tajam, hati-hati. Okey, macam biasa akan ada keputusan saiz celah yang lebar dan maksudnya mula-mula buat saiz celah bagi kecil dulu. Kemudian semakin ulangan berikutnya besarkan saiz celah tu. Besarkan saiz celah tu. Okey. Mula-mula buat halus saja, kemudian besarkan lagi potong bagi besar lagi. Potong besar macam ni contoh. Besarkan lagi Okey. Kemudian boleh besarkan lagi kalau besar dah macam ni, sebenarnya dah laser boleh sepenuhnya masuk. Jadi akan nampak satu dot saja dekat layar tu. Jadi cuba dapatkan sehalus yang boleh. Kalau tak boleh, kena guna dua pen yang dilagakan.
2 pen. Pakai pembaris pun boleh. Okey, pakai pembaris, rapatkan dengan pembaris pun boleh. Okey, rapatkan macam ni. Buka sikit ni. Okey, nampak ada celahan sikit tu. Okey, atas tu lebih besar celahannya. Pergi ke atas lebih besar. Kalau pergi ke bawah lebih halus. Lebih halus jadi mula-mula tembak kat bawah ni dulu, kemudian semakin naik ke atas, bukaan lebih besar, celahan lebih besar. Sebab ideanya begini, kenapa kita mesti adjust saiz celah ni? Sebab kita nak tengok kesan celahan ni, saiz celahan ni bagaimana mempengaruhi kesan pembelauan. Semakin kecil semakin apa kesan pembelauan? Semakin kecil saiz celah atau semakin besar saiz celah, saiz bukaan ni, benteng, semakin apa berlaku pada pembelauan. Tu tujuan dia. Ini lubang jarum yang besar. Maksudnya selain menyediakan celahan ni yang straight macam ni, juga boleh kalau kamu buat celahan itu hanya satu lubang jarum saja macam tu, bentuk bulat ni. Kemudian besarkan lagi, macam tu, besarkan lagi lubang jarum tu, kemudian besarkan lagi macam tu. Okey, ni pun boleh boleh dibuat juga, sebab kita nak tengok apa akan berlaku kalau ada satu lubang jarum sini. Okey, apa gambar yang akan terpapar kat sini. Lebih besar saiz celahan lubang tu, dia jadi macam mana kesan pembelauan. Itu ideanya. Okey, yang tadi kajian guna air, kajian pembelauan guna air. Kemudian kajian pembelauan guna gelombang cahaya. Dan sebenarnya boleh juga kalau kita guna medium yang ketiga, iaitu bunyi. Okey, bunyi kita boleh guna untuk menunjukkan kesan pembelauan, untuk kita kaji tentang pembelauan pakai bunyi. Jadi aturannya begini. Okey, ada speaker ni, pembesar suara, ada tablet atau komputer atau handset, apa-apa yang boleh memberi lagu, muzik atau suara pada pembesar suara. Ni pun mudah, kamu pun dah ada pembesar suara kat rumah, kamu pun ada apa-apa pemain MP3, pasangkan, cuba kamu letak di suatu sudut dinding yang mana kamu ada dinding ni, kamu boleh masuk ke dalam ni, sembunyi daripada nampak speaker ni. Kamu boleh berdiri kat situ dan boleh berdiri betul-betul depan speaker ni. Jadi kamu mungkin tak faham apa tujuan berdiri kat situ. Nanti kamu faham lah. Maksudnya di mana kamu maksudnya kalau yang kamu rasa, kalau berdiri betul-betul depan speaker ni, kita boleh dengar lah kan. Kita boleh dengar suara speaker ni, suara lagu ni. Tapi macam mana kita bila duduk belakang dinding ni, kita tak nampak speaker, tapi kita masih boleh dengar bunyi speaker ni. Kita faham tidakkah gelombang dia bergerak straight? Dia bergerak straight. Bila dah dihalang oleh dinding ni, macam mana macam mana gelombang bunyi ni dia boleh corner dah masuk ke telinga kita. Okey, macam mana dia boleh corner masuk ke telinga kita? Bukankah sepatutnya dia pergi straight Jadi gelombang bunyi tak masuk tak sempat masuk ke telinga kita, tapi walaupun kita sembunyi belakang dinding, kita boleh dengar. Itu maksudnya. Adakah kena-mengena dengan pembelauan? Pembelauan ini, fenomena inilah asbab kepada kita masih boleh dengar gelombang bunyi yang daripada sumber yang tersembunyi. Pembelauan gelombang ialah penyebaran gelombang. Penyebaran, tersebar. Penyebaran maksudnya
daripada kecil saja punca, lepas tu ditarik, disebak. Okey, disebak macam ni, boleh sebak luah lagi macam ni. Asal kecil je, tapi bila masuk ni dia boleh tersebak menjadi lebih luas. Okey, penyebaran penyebaran gelombang apabila gelombang itu merambat melalui suatu celah. Okey, syarat untuk gelombang tersebar, lalukan gelombang itu melalui suatu celah atau tepi suatu penghalang. Okey, atau tepi suatu penghalang. Okey, nanti kita tengok penghalang tu macam mana. Penghalang ni adalah sebaliknya bagi celah. Kalau ini kita faham celah, ini kita faham celah. Kalau penghalang tu dia sebaliknya, dia macam ni. Okey, ini kita faham celah. Okey, tu celah. Kalau penghalang dia macam ni pula. Dia terbalik dekat sini yang ada benda menghalang. Macam ni. Jadi gelombang datang macam tu, ada penghalang kat situ. Ni kosong Sebenarnya gelombang boleh lalu sini dan lalu kat sini Okey, ini kita panggil penghalang, ini kita panggil celah. Jadi dua-dua keadaan boleh menghasilkan kesan yang sama, fenomena yang sama, pembelauan. Kesan pembelauan ke atas ciri-ciri gelombang diringkaskan di bawah. Baca tambahan ni, semakin besar amplitude, semakin besar tenaga yang dibawa oleh gelombang itu. Jadi ingat semakin besar amplitude apa-apa gelombang, semakin tinggi dia punya puncak tu atau lembangan, semakin besar tenaga yang dibawa oleh gelombang itu. Okey. Ini jadual menunjukkan kesan pembelauan ke atas ciri-ciri gelombang. Okey, panjang gelombang sebelum dan selepas belau jadi apa, frekuensi gelombang sebelum dan selepas pembelauan jadi apa, dan lain-lain ciri. Kita tengok dulu panjang gelombang. Daripada aktiviti yang kita buat tadi, guna tangki riak, kita dapati panjang gelombang sebelum dan selepas. Sebelum dan selepas. Okey. Selepas melalui celahan atau penghalang, apa jadinya? Panjang gelombang tidak berubah. Tidak berubah. Maksudnya panjang gelombang ini adalah sama selepas dibelaukan. Sama panjang. Sama panjang. Okey, sama panjang. Tak kacau. Jadi maksudnya ini beri idea awal pada kamu. Bila nak lukis gelombang, muka gelombang pembelauan, mestilah buat dia bagi panjang gelombang terpelihara sama. Okey, sama saiz, sama panjang. Jangan buat bagi dia kecil ke daripada asal atau lebih lebar daripada asal. Salah. Sebab nak tunjukkan bahawa pembelauan tidak kacau, tidak ganggu, tidak mengubah panjang gelombang. Okey, banyak dulu pelajar sini buat salah kat sini. Dia lukis muka gelombang betul dah membulat. Membulat daripada satah ni. Tapi tiba-tiba dia buat bagi rapat. Ni muka gelombang pertama, muka gelombang kedua ni dia bagi rapat. Dia bagi rapat yang mana dia punya panjang gelombang sudah kecil daripada yang masukkan ni. Jadi salah lah. Okey, dia telah menunjukkan bahawa lukisan dia itu sudah mengalami perubahan. Sedangkan pembelauan tidak mampu untuk mengacau, mengubah panjang gelombang sebelum dan selepas. Okey, ingat betul-betul. Pastinya kamu kena lukis jenis apa ni, kesan apa ni, semua hasil-hasil keluaran
fenomena gelombang tu. Yang tiga tu pantulan ke, pembiasan ke, pembelauan. Jadi kena tahu cara lukis yang betul supaya mematuhi kesan-kesan yang betul. Penjelasan kenapa tidak mengganggu perubahan panjang gelombang, kerana laju gelombang tidak berubah. Kita ingat lagi, kalau laju gelombang berubah, maka akan mengganggu arah perambatan gelombang pembiasan daripada bab subtopik pembiasan tu. Dan dalam kes ni, kalau laju gelombang berubah, akan menyebabkan panjang gelombang ikut berubah. Tapi kenapa tak berubah? Sebab punca dia ini, kerana laju gelombang sebelum dan selepas dibelaukan tidak berubah. Maka ini jadi punca, ini jadi akibat. Akibatnya panjang gelombang ikut tidak berubah. Jadi kena tahu punca dan akibat apa, punca yang mana, akibat yang mana, dan berkaitan punca dengan akibat. Kena tahu. Okey, kena tahu. Jangan terbalikkan, punca jadi akibat, akibat jadi punca. Jangan. Kita tengok ciri yang kedua, frekuensi. Berubah atau tidak? Pun sama, tidak berubah. Frekuensi tidak berubah. Jadinya, sebab apa tak berubah ni? Dia punya penjelasan. Ini dia punya punca, ini dia punya akibat. Kenapa frekuensi tak berubah sebelum dan selepas pembelauan? Kerana tiada perubahan kepada frekuensi sumber. Okey. Frekuensi sumber tak berubah, maka tidaklah berubah. Apa dia frekuensi sumber ni? Sumber ni frekuensi sumber ni yang inilah. Maksudnya kalau yang datang tu frekuensinya 10, maka yang keluarnya, yang terbelau pun frekuensi 10 juga, tak berubah. Dia akan berubah frekuensi yang dekat dalam ni jika frekuensi sumber ni yang berubah. Contohnya frekuensi sumber ni 10, asalnya lepas tu berubah pada 5 Hz. Maka yang dalam pun ikut yang luar 5 Hz. Sebab frekuensi sumber telah berubah. Bukan kerana dia mengalami kesan terbelau. Okey, kesan terbelau tidak mampu mengubah frekuensi. Okey, jadi tiada perubahan. Macam betul-betul. Ciri yang ketiga, laju. Laju sama, tidak berubah. Okey, laju tidak berubah antara sebelum dan selepas terbelau. Sebab apa laju tak berubah? Kerana tiada perubahan medium sebelum dan selepas pembelauan. Tiada perubahan medium. Medium ni dalam kes air ni ialah medium air lah. Kalau ini air laut, ini dalam ni pun air laut. Okey, kalau dari medium yang sama ke medium yang sama, maka tidak akan mengubah laju. Okey, laju maksudnya pembelauan tidak mampu mengubah laju sebelum dan selepas laju gelombang. Yang dapat mampu mengubah laju gelombang dalam cerita pembelauan ialah jika dari medium yang lain ke medium yang lain. Contoh sini air laut, dalam ni pakai air minyak contoh. Air minyak pula. Minyak. Tu medium dah berubah, baru laju berubah. Tapi pasal medium kedua-dua dalam ni sama, maka laju gelombang ikut sama. Dan pembelauan bagi medium yang sama luar dan dalam, pembelauan tidak dapat mengubah laju. Maksudnya laju tetap sama sebelum dan selepas terbelau. Okey. Dan yang seterusnya, amplitude. Amplitude berubah. Berubah macam mana? Amplitude berubah kepada berkurang. Okey, tinggi puncak dan kedalaman lembangan tu berubah menjadi pendek, menjadi rendah. Berkurang. Okey, bukan bertambah, berkurang. Berubah berkurang, bukan berubah bertambah. Jadi amplitude semakin berkurang. Macam mana boleh berlaku berkurang? Kerana ini dia punya alasan. Kerana tenaga gelombang tersebar. Ini macam kita faham tadi tu, tenaga gelombang
tersebar meliputi kawasan yang lebih luas selepas dibelau. Tenaga gelombang, dan tadi kita dah setuju yang ini, semakin besar amplitude menunjukkan semakin banyak tenaga yang dibawa oleh gelombang. Jadi bila dah terbelau, amplitude dah menjadi semakin berkurang, maksudnya tenaga ikut berkurang lah. Tenaga maksudnya amplitude dah berkurang kerana puncanya ini. Ini punca, ini akibat. Puncanya kerana tenaga gelombang tersebar sudah berkurang. Macam mana boleh berkurang? Kerana telah dibedak-bedakkan tenaga tu dengan tersebar meliputi kawasan yang lebih luas selepas dibelaukan. Kalau kamu tak faham macam mana berkaitan amplitude, pengurangan amplitude dengan pengurangan tenaga ni, sebenarnya tak susah nak faham. Kamu cuma imajinasi roti canai. Okey, ni roti canai, tepung roti canai. Okey. Okey, tengok amplitude dia tinggi ya. Tengok sini amplitude dia. Okey, ni dia masuk melalui celahan, katakan celahan ni. Okey, gelombang yang terlepas kecil je. Okey, dengan amplitude yang tinggi. Okey. Ingat tadi dia akan tersebar. Tersebar ni maksudnya muka gelombang ditarik bagi panjang. Tersebar sebab nak membentuk muka gelombang membulat. Okey, dia tersebar. Macam ni tersebar. Okey, bayangkan ini masuk kecil je. Okey, kemudian ditarik, terpaksa ditarik sebab nak bagi tersebar lagu tu. Jadi cuba tengok cikgu tarik muka gelombang ni sebar. Okey. Maksudnya dia semakin memanjang dan membulat. Sebar. Semakin dia tersebar, cuba tengok balik dia punya apa dah? Dia punya size amplitude ni. Tadi macam ni Sekarang dah makin kurang. Lebih dia tersebar. Okey, lebih dia tersebar, lebih amplitude akan jadi semakin rendah. Kerana tenaga sudah disebarkan, makin rendah. Okey, jadi cuba tengok dah lagi rendah amplitude. Dah semakin tadi macam ni. Okey, tinggi, lepas tu dah kurang, semakin tersebar. Dan akhirnya dah jadi dah tak ada amplitude dah. Okey. Siapa yang tak faham ni, tak dapat bayangkan, tak apa, cikgu lukis cikgu tunjuk. Ini pandangan belah atas. Kalau kita tengok pandangan belah sisi ni, belah sisi ni, kita akan nampak potongan ketinggian amplitude tu macam mana dia jadi macam ni. Okey. Akan jadi macam ni. Okey, ni pintu masuk celahan. Mula-mula dia akan jadi macam ini. Dengan amplitude yang tinggi dulu mula-mula, baru masuk celah. Kemudian lebih lama, amplitude sudah semakin rendah. Tapi dia punya tempoh tu, frekuensi semua sama. Semua sama. Sama macam cerita pelembapan kan. Tengok, mula-mula tinggi, lepas tu amplitude dah semakin, sebab ditarik di plus gelombang tu tenaga tu telah ditarik supaya untuk membentuk muka gelombang yang lebih membulat, lebih jauh. Itu pasal lah tenaga tu telah dibedak-bedakkan, disebar-sebarkan. Jadi amplitude pun jadi rendah. Dan sampai akhirnya dah tak ada amplitude dah. Kalau ke depan lagi, itulah dia. Okey, bagaimana pembelauan boleh mengubah amplitude menjadi berkurang.
Okey. Untuk ciri arah perambatan, perubahan disebabkan pembelauan, arah perambatan dari satu arah kepada banyak arah. Itu kena sebut begitu, dari satu arah kepada banyak arah. Yang pembiasan tu kita sebut, dulu ni kita belajar pembiasan. Okey, pembiasan. Ini pembiasan punya cerita, ini dibias mendekati garis normal. Cara kita sebut dulu. Okey. Maknanya dari satu arah ke satu arah jugalah. Dari satu arah ke satu arah yang lain. Okey. Manakala untuk pembelauan dari satu arah, okey, satu arah, mana ni? Dari satu arah kepada banyak arah. Ni dah jadi banyak arah. Satu arah jadi banyak arah. Kat tengah ni boleh isi lagi, tengah sini. Dan tengah lagi masuknya banyak, 360 darjah. Banyak arah ni. Okey. Cara kena sebut gitulah. Dari satu arah kepada banyak arah. Apa dia punya punca dia? Boleh jadi dari satu arah ke banyak arah. Ini dia punca dia. Muka gelombang tersebar. Okey, muka gelombang tersebar. Daripada muka gelombang satah kepada muka gelombang membulat. Kita tahu bila dah membulat ni, muka gelombang tu tersebarlah. Tersebar dari satu titik ke banyak titik. Daripada satu titik, dari satu sumber kepada pelbagai arah. Pelbagai arah. Itu maksud tersebar. Okey. Jadi cuba telitikannya, fahaminya lah. Okey. Kita tengok hak ni pula ni, yang kita guna bunyi sebagai nak kaji kesan pembelauan ni. Tadi ingat tadi, kawasan, kalau kita berdiri betul-betul depan speaker ni, kita dah tahu dah, kita dah biasa boleh dengar. Kita fikirkan gelombang bunyi ni bergerak straight macam tu. Okey, dia gerak daripada sumber bunyi. Jadi siapa yang duduk dalam sumber bunyi tu sahaja boleh dengar. Okey, kan sepatutnya tidakkah begini daripada sumber bunyi ni. Okey, sampai sini. Maksudnya gelombang ni membulat. Membulat. Jadi ideanya siapa hak sembunyi dekat sini mestilah tak boleh dengar sebab gelombang bunyi dia pergi straight. Tapi macam mana orang yang duduk kat sini bukan pada laluan gelombang bunyi straight ni, tapi boleh dengar juga bunyi ni. Kan? Jawapannya ialah kerana kesan pembelauan. Masih ingat kesan pembelauan akan menyebarkan gelombang itu bila melalui satu celahan atau satu halangan. Okey. Itu pasal kita masih boleh mendengar bunyi walaupun tidak berada pada laluannya. Okey, maksudnya macam ni lah kes ni. Gelombang bunyi lalu depan ni sepatutnya dia pergi terus straight gitu. Straight. Jadi kalau kamu sembunyi kat tepi ni memang patut tak dengar lah. Tapi macam mana boleh dengar duduk kat sini? Semua ni duduk tepi ni pun, sebab dia tengok gelombang ni, dia telah tersebar macam tu. Jadi siapa yang duduk kat ni, yang telah tersebar ni memang ikut boleh dengar jugalah. Ini ibarat dinding. Itu pasal lah sama. Ini ibaratnya menjadi celahan. Celahan. Walaupun satu tepi je, walaupun tak ada tepi yang satu ni. Okey, nampak celahan ni. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Kan sama macam ni tadi. Okey, kata kita pasang balik satu dinding atas ni. Ni celahan ni. Daripada satah, dia pergi straight ataupun membulat, tak ada masalah. Tapi bila dah keluar pada celah ni, dia akan menunjukkan kesan tersebar. Kesan tersebar. Jadi siapa yang duduk di celahan ni masih boleh dengar di belakang dinding ni. Kalau duduk betul-betul dekat sini mungkin tak dengar lah. Sebab dia tak berada dalam bukaan ni. Bukaan tersebar ni. Okey. Itulah dia.
Jadi ialah samalah bila gelombang mai sini, ada dinding pula kat sini. Jadi dia gabung dengan fenomena yang lain lah, pantulan apa semua ni, pantulan, pembiasan lah apa semua, pembelawan, tiga-tiga naik sekali, kejadian tiga-tiga fenomena berlaku sekali, dan akhirnya sampai ke hujung bilik pun boleh dengar lah, sampai ke dapur lah apa semua, walaupun telah dihalang berapa banyak dinding sebab gabungan semua konsep-konsep tu tadi okey. Specialnya gelombang pembelawan ni, dia boleh sebarkan semula gelombang inilah aktiviti yang kita pakai cahaya untuk kaji pembelawan. Kita pakai laser tadi. Apa yang kita akan nampak pada skrin ni, kalau guna celahan satah macam ni straight, kita akan nampak macam ni. Ni terpapar pada skrin tu okey, kita akan nampak cahaya tengah ni paling cerah, kemudian ada titik-titik berselang-seli titik cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap, dan belah sini pun sama cerah gelap. Macam mana boleh jadi pattern macam ni cerah gelap, cerah gelap. Ini kalau kita pakai lubang jarum tu, okey, sebagai celahan lubang jarum, kita akan dapat bentuk gelombang terpapar pada skrin macam ni cerah kat tengah, kemudian gelap balik, kemudian gelang yang cerah balik, kemudian gelap balik, kemudian cerah gelap, yang mana kecerahan tu semakin berkurang menuju semakin luar daripada pusat gelombang okey. Okey, itulah dia. Sama juga penerangan dia sama. Apa fenomena yang berlaku dekat dua ni ialah fenomena pembelawan, sama macam ni. Maksudnya gelombang laser hak ni masuk kat sini dan terbelau. Terbelau. Itu pasal walaupun cahaya masuk ni, kita tahu cahaya bergerak lurus sepatutnya kita nampak titik tengah sajalah. Okey, yang ni pun sepatutnya kita nampak titik tengah sajalah cerah. Apa sebab kita masih boleh tengok belah tepi ni sebab gelombangnya telah terbelau terbelau. Itu pasal kalau pasang skrin sini cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap okey, itulah dia. Ini membulat sama cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap. Okey, sebab berlakunya kesan pembelauan yang menyebarkan tenaga ke kawasan yang lebih luas daripada celahan yang sempit atau halangan yang sempit. Okey. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelauan gelombang. Okey, faktor-faktor. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembelauan gelombang air. Masih sama kita gunakan tangki riak untuk kita kaji faktor yang boleh mempengaruhi kesan pembelauan. Maksudnya macam mana nak dapatkan kesan pembelauan yang jelas, dan macam mana nak kurangkan kesan pembelauan tu Jadi ada dua tujuan dia. Ada dua faktor lah. Ada dua faktor yang nak dikajinya, iaitu kesan saiz celah. Saiz celah besar ke kecil ke atas pembelauan gelombang, dan kesan panjang gelombang ke atas pembelauan gelombang. Maksudnya pertama, saiz celah ni semakin besar celah atau semakin sempit celah, apa akan berlaku pada kesan pembelauan tu. Okey. Yang kedua, adakah faktor panjang gelombang. Semakin panjang gelombang, semakin kesan pembelauan. Semakin pendek panjang gelombang, semakin kesan pembelauan tu. Jadi idenya, adakah dua faktor ini, saiz celah dengan panjang gelombang, mempengaruhi pembelauan gelombang. Okey, kita tengok. Lepas dah buat eksperimen ni, kita akan tengok bentuk gelombang yang terhasil. Bentuk gelombang yang terhasil daripada pembelauan. Cuba tengok. Ini gambar jika celahan itu lebar. Nampak ni lebar berbanding hak ni sempit
Maksudnya jika saiz celahan tu lebar, jadi macam mana kesan pembelawan tu? Kalau kita tengok, dia tak berapa nak membulat. Dia adalah di melengkung sikit lah kat tepi-tepi, dua tepi ni, atas bawah. Sikit je. Okay, yang tengah-tengah ni dah tak jadi membulat, dia lebih pada straight. Tapi bila kita buat betul-betul sempit ni, kita tengok dia membulat. Dia betul-betul melengkung. Okay, dia melengkung. Tapi hak ni keluarnya masih agak straight lah, tak berapa nak melengkung sangat. Okay, jadi kalau kita lukis secara 2D ni, nampak dia melengkung sikit je kat tepi tu kalau saiz celah besar. Jadi kita katakan bahawa kesan pembelawan jika guna celahan yang besar ialah kesan pembelawan tu kurang. Okey, kesan pembelawan kurang. Kalau lebihnya, bila dia muka gelombang ni membulat macam ni, baru kita cakap kesan pembelawan itu adalah tinggi. Kesan pembelawan tinggi sebab dia betul-betul bulat macam ni. Dengan syarat, kalau nak dapat kesan pembelawan yang tinggi, kena guna celahan yang sempit. Lagi sempit, lagi mendapat kesan pembelawan yang tinggi. Begitu. Tapi kena berlaku adil lah. Muka gelombang ni kita tak nak terganggu. Muka gelombang kedua-dua ni kita mesti tetapkan mereka guna panjang muka gelombang yang sama. Panjang gelombang yang sama. Jadi berlaku adil lah. Kita tak ganggu panjang gelombang, kita cuma ganggu saiz celahan. Okey, faktor yang kedua ialah kita tak nak ganggu saiz celahan. Saiz celahan mesti sama. Cuma kita nak ganggu panjang gelombang. Masukkan ni, panjang gelombang ni. Yang ni panjang gelombang yang rendah, kecil. Yang ni panjang gelombang yang besar. Adakah mempengaruhi kesan membulat itu? Bila kita tengok ni, bila kita guna panjang gelombang yang rendah, kesan pembelawan adalah rendah. Okey, dia tak betul-betul melengkung. Dia nampak straight macam tu, melengkung sikit kat tepi, atas dan bawah. Tapi bila kita guna panjang gelombang, masukkan gelombang 7 yang mana panjang gelombangnya lebih panjang, baru kita mula nampak dia membulat atau melengkung macam ni. Jadi idenya, semakin besar panjang gelombang 7, semakin ketara, semakin nampak, semakin jelas kesan pembelawan. Itu dia. Dua faktor sahaja yang boleh mempengaruhi pembelawan gelombang. Pembelawan gelombang dipengaruhi oleh saiz celah dan panjang gelombang. Rajah di bawah merumuskan kesan pengaruh tersebut. Kesan pembelawan gelombang, dua faktor ini. Faktor pertama, panjang gelombang tetap. Panjang gelombang tidak dikacau, ditetapkan. Kedua-dua keadaan ini. Yang dibezakan cuma saiz celah. Saiz celah lebar dan saiz celah sempit. Jadi saiz celah yang lebar, kita perhatikan tadi, apa dia? Penyebaran gelombang kurang ketara. Saiz celah yang besar, okey, ini sempit ni, lebih besar saiz celah, lebih kesan pembelawan lebih tak handsome, lebih kurang. Bukan, jangan sebut lebih, kurang, lagi pening pula. Kurang ketara, lebih lebar saiz celah, lebih besar saiz celah, atau semakin tinggi saiz celah, semakin kurang ketara. Itu perhubungannya. Dan sebaliknya, lebih sempit
saiz celah atau lebih rendah saiz celah atau semakin kecil saiz celah. Semakin apa penyebaran gelombang, semakin ketara. Ketara ni maksudnya semakin nampak dengan jelas, dia membulat. Semakin ketara, dia membulat macam ni. Taklah straight macam ni. Okey. Kalau semakin membulat tu maksudnya semakin baguslah pembelauan. Semakin baguslah pembelauan, iaitu membulat. Menjadinya muka gelombang menjadi membulat. Okey, yang ini faktor yang kedua, menggunakan saiz panjang gelombang yang berbeza. Jadi berlaku adil, kita jadikan saiz celah yang sama. Okey, kita tetapkan, tak nak ubah, tak nak kacau. Yang kita kacau cuma panjang gelombang. Hak ni kita pakai gelombang yang pendek. Panjang gelombang yang pendek. Hak ni kita pakai panjang gelombang yang panjang. Jadi yang pendek apa hasilnya? Hasilnya kurang ketara. Penyebaran gelombang kurang ketara atau pembelauan gelombang kurang ketara. Jika kita pakai panjang gelombang yang pendek. Okey, panjang gelombang yang pendek, hasil pembelauan atau penyebaran gelombang kurang ketara, kurang melengkung, kurang membulat. Kalau pakai panjang gelombang yang panjang, kesan ketara atau penyebaran gelombang ketara atau pembelauan ketara, membulat elok. Jadi penyebaran gelombang lebih ketara. Kalau lebihnya panjang, gelombang yang lebih panjang kita guna. Pembelauan gelombang dalam kehidupan harian. Jadi nak kita tahu apa kena mengena kita belajar benda ni, konsep ni. Adakah kena mengena dalam kehidupan harian kita dalam dua keadaan, fenomena yang Allah buat dan aplikasi yang mungkin kita, teknologi yang kita rancang, yang kita bina. Ada tak kena mengena dengan pembelauan ni? Rajah di bawah menunjukkan contoh pembelauan gelombang air, cahaya dan bunyi. Pembelauan gelombang, okey, untuk air, cahaya dan bunyi. Setiap satu jenis medium ni ada contoh-contoh fenomenanya atau aplikasinya. Pembelauan gelombang air semasa melalui celah menghasilkan kawasan air tenang yang sesuai untuk persinggahan kapal dan aktiviti rekreasi air. Cuba tengok ni. Okey. Jadi ombak mai daripada blok atas tu, mai straight masuk celahan sikit. Okey. Jadi ya, kamu tahu bila ombak lalu pada celahan akan berlakunya kesan pembelauan, iaitu tenaga akan tersebar menyebabkan amplitude semakin kurang. Amplitude semakin kurang. Sudahnya kawasan ini akan, di hujungnya ini amplitude semakin berkurang lah kan. Amplitude semakin berkurang ni. Jadi kat mana antara kawasan ni yang paling sesuai kita parking kapal? Takkan nak parking kapal sini tinggi ni, ombak naik ni, tergolek Jadi jangan parking kapal kat sini parking kapal kat sini. Tengok dia cuma naik turun berayun sikit-sikit saja. Kalau kawasan ni lebih luas ke dalam ni, jawabnya kita akan dapat amplitude yang lagi kecil atau mungkin dah tak ada terus dekat sini kita parking kapal lah. Okey, kalau diteruskan lagi ni, jadi kawasan air tenang lah. Okey, jadi banyak kapal boleh parking kat situ boleh mandi-manda pun kat situ tak berisiko sangat. Gelombang cahaya. Hologram yang dihasilkan oleh kesan pembelauan cahaya digunakan sebagai tanda keselamatan pada kad bank seperti kad debit dan kad kredit. Itulah dia. Ini aplikasi lah. Maksudnya manusia faham konsep pembelauan ni, gunakan untuk menghasilkan satu-satu teknologi lah. Okey.
Yang ni boleh jadi Allah buat atau campur tangan manusia membuat teknologi lah. Okey. Kalau tak ada benteng ni, manusia boleh buat satulah benteng untuk dapatkan kesan pembelawan ni. Jadi boleh parking. Jadi kadang-kadang dah ada benteng tu, ya Allah buat siap lah. Okey, jadi tak payah buat benteng Itu kita panggil fenomena lah. Okey. Kalau manusia buat, kita panggil aplikasi. Walaupun aplikasi tetap daripada Allah jugalah. Allah yang bagi idea. Tak nak syirik pula belajar nanti. Semua benda kita kaitkan pada Allah balik. Okey, lagi. Okey, kita tengok ni. Hologram pada kad bank. Jadi kita boleh nampak burung tu hologram. Jadi seakan burung tu jadi 3D kalau dipancarkan gelombang, lalu menyebabkan burung ni jadi membesar. Okey, sebenarnya burung tu kecil je sebab saiz celahan masuk tu kecil je. Okey, burung ni dia buat kecil je. Bila dilalukan cahaya dekat celahan tu, akan membina saiz kita nampak hologram besar. Tu idea dia, sebab mereka menggunakan konsep pembelawan untuk besarkan image tu. Jadi itulah dia. Gelombang bunyi, gelombang infrasonik yang dihasilkan oleh gajah. Okey, infrasonik. Sebelum ni kita belajar ultrasonik. Okey, ultrasonik pun gelombang bunyi, infrasonik pun gelombang bunyi yang dihasilkan oleh gajah mempunyai panjang gelombang yang panjang. Okey, tengok panjang gelombang yang panjang. Apa kena-mengena dengan cerita pembelawan ni? Kan kita dah kaji tadi, semakin panjang gelombang, semakin bagus kesan pembelawan. Semakin panjang faktor gelombang ini panjang, semakin bagus kesan pembelawan. Jadi cerdik juga gajah ni. Cerdik lagi pencipta suara gajah ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Gelombang yang dihasilkan oleh suara gajah itu mempunyai panjang gelombang yang panjang. Maknanya kamu dah boleh dah tahu awal akan berlaku pembelawan yang bagus jika melalui celahan yang sempit atau apa-apa halangan yang kecil, untuk memudahkan komunikasi antara gajah pada jarak yang jauh. Okey, jadi maknanya gajah ni waktu dia bercakap, okey, waktu dia bercakap kat sini, dia gelombang dia pergi straight macam ni, gelombang bunyi. Tapi bila melalui celahan apa-apa, celahan pokok ke apa semua, jadi gajah hak duduk belah atas ni yang tersembunyi ni, okey, dan belah sini di belah celah pokok ke, celah gaung ke, celah gunung ke, okey, masih boleh dengar gajah ni. Sebab kesan pembelawan berlaku tambahan, ditambah baik kesan pembelawan oleh gelombang suara yang panjang, lebih panjang. Jadi macam itulah gajah tu, bila dia menjerit, semua gajah sekeliling boleh mendapat maklumat tu. Jadi semua akan datang pergi dekat dia, tengok apa yang berlaku. Rupanya gajah ni jatuh gaung. Okey. Jadi gajah ni tak perlulah pusing 360 darjah untuk tembak gelombang ke serata arah. Kononnya gelombang bunyi pergi straight sahaja. Dia cuma jerit pada satu arah sahaja, di pembelawan akan berlaku dan menyebarkan bunyi-bunyi itu. Okey, memanggil gajah yang berada 360 darjah sekeliling dia. Jadi itulah dia. Macam ni bukan aplikasi lah, macam ni adalah fenomena yang Allah buat. Okey. Jadi nak kenal Allah, maka kenallah fizik yang kehebatan yang Allah buat. Itu Allah sebut.
nak kenal aku, belajarlah fizik. Kan? Fizik, macam mana aku buat fizik tu, bukan cikgu duk merepek sendiri tak. Memang ada dalam Al-Quran, hadis. Tengoklah fizik yang aku buat, kejadian bagaimana aku buat fizik, memasukkan siang ke dalam malam dan memasukkan malam ke dalam siang, kan? Bagaimana aku ambil air daripada air yang kotor, air laut, lalu diangkat menjadi awan, lalu aku datangkan angin, tolak awan itu pergi ke tempat yang tinggi, supaya bila dilepaskan butiran air, kemudian aku lepaskan pula butiran air dengan secara butiran air, bukan turun seketui, tuang air timba macam tu, berlambung habis semua negara. Kalau air hujan turun seketui macam air timba turun gitu, melambung habis. Jadi rahim rahmat Allah, kasih sayang, buat turun sikit-sikit supaya tak melambung manusia kena bantai oleh momentum air yang tinggi. Kemudian aku lepaskan pula di atas kawasan yang tinggi, supaya tarikan graviti menarik air itu kembali turun ke kawasan yang rendah, lalu menjadilah aliran air sungai, dan akhirnya membawa kotoran yang manusia buat balik kepada laut untuk dibersihkan semula. Jadi itulah dia fizik yang Allah buat. Banyak lagi menyebut hal cakrawala dan sebagainya, merangkumi semua fizik Allah ada sebut. Jadi ini kena belajar fizik yang Allah buat. Di fizik adalah milik Allah. Fizik bukan milik saintis-saintis, jangan salah faham. Saintis-saintis tu semua, ahli-ahli fizik, ahli-ahli kimia, bio apa semua tu hanyalah mengkaji benda yang Allah telah pun buat. Bukan depa yang buat fizik tu. Jangan salah faham. Allah yang buat, depa yang kaji macam mana Allah buat. Faham betul-betul, tak mau syirik dalam hal ni. Latihan formatif 5.5, lengkapkan rajah-rajah berikut dengan melukis corak pembelauan gelombang. Allah, sangat seronok. Okey, cikgu nak lukis. Tengok cikgu lukis. Okey, ni pasang border siap-siap. Sebab gelombang tersebab takkan dia rapat betul pada sini. Buat bagi jarak sikit. Jadi cuba tengok A dengan B ni, panjang gelombangnya berbeza. Hak ni lebih panjang daripada hak ni. Jadi kita kena buat yang ni supaya dia kesan pembelauan dia tu tak berapa sangat. Sebab kita dah setuju lebih pendek panjang gelombang, lebih tak berapa ketara kesan pembelauan. Jadi buat dia bengkok sikit saja macam tu kat ujung. Okey, kemudian straight balik macam tu. Jadi kalau nak pakai ni susah juga main agak kena bantukan pembaris. Okey, jadi cuba tengok tu. Kita buat sikit lah dua garis ni supaya kita boleh buat kawasan lengkung tu. Nampak kawasan lengkung tu? Okey, hak ni pun sama. Okey, kita buat dua garis tu. Yang daripada garis dalam ni kita buat straight terus lah. Jadi macam ni ada satu saja celahan, tak ada masalah. Kita buat ini, buat belah ni sikit. Okay, ni atas sikit. Okey, yang ni semua kita buat bagi straight. Okey. Ingat jangan ubah panjang gelombang. Kita setuju tadi panjang gelombang tidak berubah. Okey, panjang gelombang tidak berubah jika berlakunya pembelauan. Jadi kita mesti lukis yang memelihara panjang gelombang itu. Jadi macam mana nak pelihara, ukurkan guna apa nama ni, jangka lukis. Ukurkan panjang gelombang sebelum dan selepas mesti sama macam itu. Okey, kemudian tandakan dulu titiknya, tanda cat.
Okey, macam tu. Kemudian hanya apa? Gunakan gabungan pembaris adik-beradik ni untuk kita bina garis lurus bermula daripada garis belah dalam ni. Okey. Mestilah selari dengan garis yang 7 ni, muka gelombang 7. Okey, adjust bagi ni selari, lepas tu boleh tarik sliding atas ni. Okey, sliding di atas pembaris kedua ni. Nampak tak? Buat straight. Kamu bukan, takkan kamu tak seronok melukis sebab tu masa sekolah rendah tu diajar melukis. Sebab kamu tak nak pun belajar benda lain, melainkan nak melukis je. Ada orang pergi sekolah sebab ada mata pelajaran lukisan je pun. Okey. Ni mata pelajaran lukisan lah ni. Okay, straight. Takkan kamu tak gembira melukis Okey, kalau dah lari ni, jadi ambil satu contoh, betulkan balik. Okey, betulkan balik dan teruskan lagi. Okey, lari sikit tu. Lepas sikit-sikit tak apa. Nampak? Handsome Kat sini kita buat melengkung lah sikit Nak buat macam mana melengkung, bolehlah pakai pembaris macam tu ke. Okey. Atau boleh agak-agak sajalah, bagi dia lengkung macam tu Okey, agak-agak sajalah. Okey, tengok. Betapa handsome-nya. Sama balik macam yang ni Okey. Okey, ni adalah saiz gelombang yang lebih apa? Lebih tapi kalau ikutkan ni bila ada satu tepi saja, mungkin cikgu silap sikit ini adalah silibus baru. Kalau ada dua tepi macam ni, dua penghalang, dia cuma kita buat macam tu sedikit bukaan. Belah ni dan belah kosong bawah ni sikit tak ada. Tapi kalau ada satu tepi sahaja, kita tengok depa lukis gelombang dia rapat terus ke dinding ni. Mungkin kita kena ikut silibus barulah Mungkin orang yang duduk betul-betul kat tepi dinding ni pun boleh dengar Ini sesuatu yang barulah. Sebab silibus lama dulu dia tak ajar macam ni. Maknanya kamu nak lukis gelombang untuk satu celahan ni saja, belah atas ni tak ada celahan. Jadi kena, maknanya boleh rapat terus Mungkin itu yang berlaku Jadi jangan buat macam ni lah. Maksudnya buat rapat terus lah. Okey, rapat terus. Macam tu lah. Okey. Tapi ingat sentiasa memelihara saiz panjang gelombang yang sama. Okey. Bagi rapat terus lah, tak apa. Okey, yang ini sama juga. Okey, tapi cumanya beza ini dan ini ialah di tengah ni dia straight tapi di tengah ni dia membulat. Dia betul-betul bulat Okey, dia bulat macam ni Kita bagi rapat terus lah. Sebab hanya satu celahan sahaja. Jadi sama juga kita perlukan arah perambatan, bagi straight dulu. Okey, supaya kita boleh tanda panjang gelombang yang sama. Jadi guna ini untuk mendapatkan panjang gelombang yang sama. Okey, macam ni. Pindahkan. Macam tu. Lepas tu macam mana nak buat gelombang membulat ni? Kita pakai kompas terus lah Katakan pusat dia luas macam tu Kita boleh agak saja asalkan dia membulat. Ok,
Okey, macam tu. Dibuat macam tu, rapat terus ke dinding macam tu. Okey, kemudian sini pula rapat ke dinding. Yang sini pula rapat ke dinding. Patutnya sama. Maksudnya apa nama? Maksudnya pusat tadi tu tak betul. Sebab dekat sini dia semakin kecil lah pula. Jadi macam mana nak? Maknanya kita tak boleh guna cara ni, silap. Lagi sekali. Okey, panjang gelombang yang masih terpelihara sama kat situ. Maknanya kita kena guna satu titik yang sama. Mungkin titik kat sini. Okey, titik tengah ni. Kita jadikan titik tengah. Okey, yang ni yang kita akan adjust. Okey, begitu. Okey, jangan ubah center, mesti sama. Okey, kat situ pula yang kita dah tanda baru sama sampai ke ujung. Ni pun sama, kita tarik. Pusatnya masih sama, semua orang share pusat yang sama. Okey. Dan seterusnya lah. Oh, sorry. Okey, macam tu. Okey. Sentiasa sama sebelum dan selepas sampai ke tepian pun. Begitulah. Jadi kamu dapat banyak markah sini. Baru betul lah. Mesti lukisan menunjukkan memelihara mengikut kesan-kesan pembelawan pada ciri-ciri itu semua. Bukan boleh diubah sebarangan. Kali ni manipulasi saiz panjang gelombang sama. Oh, tak sama juga, tak apa. Cumanya saiz celahan itu berbeza. Ada dua celah. Ini satu celah aja. Ini dua celah. Okey. Celah ni lebih besar daripada celah ni. Jadi kita mesti menunjukkan yang ini dia agak straight lah. Okey, yang ini dia membulat lah, membulat. Kalau saiz celahan tu besar, dia agak straight kesannya. Kalau saiz tu kecil, kita kena buat dia bagi dia nampak melengkung. Okey, bila ada lengkap dua celahan ni, kita kena pakai kita kena adakan garis panduan ni dulu. Maksudnya dia tak tersebak sepenuhnya. Dia tersebak mula semakin mengembang macam tu. Kita kena ada garis ni, garis padan dulu. Ini kita buat sikit dulu kat sini. Okey, bawah ni pun sama, buka sikit dulu. Okey. Yang ni buka lebih. Maksudnya tersebar lebih sebab saiz celahan kecil. Okey. Yang ni kita perlu ada satu lagi sepadan untuk melengkung. Okey. Garis dengan lembut saja. Okey, asalkan nampak sudah, mereka sudah boleh tahu. Kita perlu ada straight, arah gelombang straight untuk menandakan dia punya panjang gelombang yang sama. Okey, dapatkan panjang gelombang yang sama sebelum dan selepas.
tanda, 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 tanda. Mungkin sampai situ sajalah. Okey. Kemudian kamu boleh garis straight tapi nak lebih tepat macam biasa gabungan dua ini kamu akan gunakan untuk mendapat garis yang serenjang. Okey. Jadikan muka gelombang yang telah ada sebagai panduan untuk kita dapatkan selari dengan pembaris supaya nanti kita boleh pindahkan macam tu pindahkan. Jadi pindahkan pada setiap titik. Okey. Kemudian kat sini kita buatlah bagi melengkung. Melengkung sikit ni. Melengkung pun biar dia menunjukkan jarak yang sama. Okey, agak-agak saja, lari-lari sikit tak apalah. Kelemahan manusia, kita bukan pandai melukis, kita ahli fizik bukan ahli apa? Ahli seni Nampak? Handsome ini kecelahan sempit menunjukkan kesan pembelawan itu handsome atau dia melengkung membulat. Jadi macam biasa kita perlukan satu arah lurus gelombang supaya kita boleh pindahkan, memelihara dia punya panjang gelombang ni. Okey. Pindahkan. Okey, tak perlu buat banyaklah buat contoh dalam 4-5 dah cukup Kemudian ini menjadi titik tengah. Okey. Atau mana-mana pun boleh jadi titik tengah. Kat sini ke kat sini. Tapi dengan syarat semua kena share titik tengah yang sama. Katakan macam ni. Okey, daripada sepadan ni ke sepadan sana. Itulah dia. Kemudian titik kedua ni kita cuma tarik saja ni tanpa perlu ubah titik tengah. Bagi mata ni sama pada titik yang kita dah buat, dah tentukan. Okey. Macam tu. Okey, tarik yang ni. Bagi hak ni pula yang ketiga dan seterusnya lah. Okey, ini pun. Okey, itulah dia. Tengok bagaimana ini berbeza dengan ini Jadi dikatakan celahan lebih sempit, celahan lebih menghasilkan gelombang pembelawan yang lebih ketara. Lebih nampak kesan bengkoknya itu kesan melengkung. Begitulah cara nak lukis semua ni. Ingat kalau satu celahan saja akan melukis begini Okey. Masih ingat dalam cerita pembelawan ni, sebenarnya bukan celahan sahaja menghasilkan pembelawan, bahkan kalau ada halangan pun kalau ada halangan seperti yang cikgu tunjuk tadi. Mana dia? Kalau ada, bukan celahan saja, bahkan kalau ada halangan pun boleh menghasilkan kesan pembelawan. Mungkin kita kena lukis jugalah ni. Kita kena lukis juga cikgu tunjuk sat. Sebab takut soalan keluar hak ni, dia tak bagi celahan, dia bagi halangan. Sudah. Kena tunjuk jugalah. Okey, ambil masa sikit. Kalau kamu tak sabar-sabar boleh lajukan video Lajukan video. Kok mana pun cikgu tetap kena tunjuk juga, kena ajar lengkap. Okey, kita ada celahan yang kecil, contoh
celahan yang kecil. Macam mana nak lukis? Dan kita ada celahan yang panjang. Panjang. Okey, sama macam celahan tadi. Kita ada halangan yang kecil dan halangan yang panjang. Sama macam cerita celahan tadi. Kalau celahan tu kecil, semakin ketara, semakin bagus pembelawan. Kalau celahan tu besar, semakin kurang ketara. Jadi sama juga, kalau halangan tu kecil, semakin bagus pembelawan. Kalau halangan tu panjang, semakin kurang pembelawan. Jadi macam mana kita nak lukis bentuk gelombang? Okey, pertama kita hadirkan gelombang satah. Okey, tekan yang samalah. Okey, jadi arah penambatan gelombang, katakan kita bina panjang gelombang yang sama. Lari pula. Okey, ni nak dapatkan muka gelombang yang serenjang. Okey. Lepas tu bila melalui celahan ni nak lukis macam mana? Kita lukis macam ini. Okey. Ini buku yang lama tu, silibus lama tu. Dia ada lukisan untuk pembelawan untuk halangan yang kecil. Dan ini untuk halangan yang panjang. Jadi idenya semakin kecil halangan, semakin besar kesan belawan. Semakin panjang semakin besar halangan, semakin kecil kesan belawan. Semakin kurang jelas. Kalau lebih jelas ni kesan belawan, kamu kena buat bagi dia melengkung lebih besar daripada yang ini. Ini buat melengkung kecil je, ini buat melengkung besar. Jadi oleh kerana susah juga nak lukis yang ni. Susah lah. Sebab dah lah ni kecil ruang sempit, jadi nak lukis melengkung besar tu tak tahu nak buat macam mana. Jadi mungkin sebab tu silibus kali ni dia tak tunjuk kot. Tak tunjuk lah. Jadi macam mana nak lukis? Tak apalah, cuba pergi lah. Dia okey, berbeza dengan celahan. Dia membuka macam ni. Membuka. Tapi kalau pakai penghalang, dia bukan membuka, dia
dia tutup macam tu dia semakin sempit makin sempit. Jadi kita kena ada sepadan untuk buat dia lagi sempit maknanya gelombang belah sini boleh lalu sebab tak ada penghalang, gelombang belah bawah boleh lalu. Jadi susah juga nak lukis. Dah lah sempit ni. Jadi padam balik. Kena buat besar sikit kot penghalang. Cikgu pun tak pasti sama ada mereka akan buat ini jadi boleh buat ini jadi penghalang ni jadi soalan ke tidak. Mungkin sebab payah sangat nak lukis. Mungkin mereka tarik keluar daripada silibus ke apa, tak tahulah. Jadi buatlah besar sikit in case mereka ada juga soalan suruh lukis, jadi susah. Jadi kena tunjuk jugalah. Ingat dia semakin untuk penghalang dia semakin sempit dia punya sepadan tu. Kena buat dia semakin sempit. Kita kena ada sedikit border lah macam tu okey. Jadi yang lain semua ni atas dan bawah dia tak terganggu panjang gelombang terpelihara yang sama. Jadi kita kena ada satu penanda panjang gelombang yang sama terpelihara. Okey, macam ni. Okey, sama tanda kat garis tengah ni. Okey. Kemudian gunakan ini untuk dapatkan muka gelombang yang sama. Sebab kita dah ada muka gelombang ni dah serenjang, boleh berpandukan ini muka gelombang ini. Kasih dia selari macam tu, tarik dan okey, bermula pada sepadan yang kita dapat tadi. Buat ke atas macam tu, bawah macam tu. Okey, lagi atas macam tu, bawah macam itu. Teruskan. Okey, jadi dapat dah. Tapi kita ingat kena buat melengkung bagi lebih sikit sebab kita anggap ni penghalang yang kecil. Mana cikgu pun tak tahu nak lukis macam mana. Buatlah agak-agak. Okey, buat besar sikit lah betul. Okey, yang ni mungkin dia bersambung terus gitu macam tu lah, lebih kurang. Okey, tengok betul-betul lah macam cara lukisan. Okey, ini kita anggap saiz celah, saiz penghalang yang lebih besar, lebih panjang. Jadi macam mana nak buat? Sama juga. Kita akan perlukan, kita buat dulu dia punya arah perambatan ni straight supaya kita boleh bina muka gelombang yang sama panjang. Contoh, okey, panjang macam tu lah contoh. Allah, dah longgak. Okey, jadi kamu tolonglah ketatkan apa nama ni, ketatkan jangka lukis ni. Okey, buat terus belah ni sama. Okey. Kemudian kita perlukan sempadan ingat sempadan yang semakin sempit ni. Kalau tengok ni, kalau saiz penghalang tu sempit, dia rupanya dia tamat awal
Dia pendek je. Kalau saiz celahan tu besar, dia tamat jauh sikit lah. Jauh sikit jadi mungkin ni kena buat pendek sikit lah kat situ. Okey, kat situ. Maksudnya border turun awal kat situ, tamat kat situ. Yang ni buat bagi panjang lagi lah. Ini dia tamat kat sini. Kita buat ni tamat kat sini lah. Contoh. Okey. Jadi berbeza dia punya tamat tu. Okey, dan lagi lah. Memang agak je ni. Okey, dah tiba masa kita dapatkan muka gelombang. Sebelum dan selepas adalah sama, memelihara panjang gelombang. Macam mana nak atok ni? Pening kadang-kadang. Okey, ambil ni buat naik atas. Gariskan. Okey. Sini kita kena tunjukkan dia punya lengkung tu tak besar macam ni buat cuik sikit je. Cuik sikit je. Okey. Sikit je. Ni sikit je. Okey, boleh nampak beza. Lengkung ni besar jika penghalang kecil, lengkung kecil jika penghalang besar. Ingat beza penghalang dengan celahan. Penghalang dia menirus. Menirus macam ni. Kalau celahan, okey, kalau celahan dia membuka, semakin membesar, mencapah. Okey, kalau penghalang dia menirus. Okey, macam itulah. Macam betul-betul beza antara dua ni. Itulah dia panjang lebar cerita supaya kamu betul-betul jelas. Okey. Kembali balik. Okey. Last. Raja di sebelah menunjukkan pelan ruang tamu dan bilik tidur. Seorang budak yang berbaring di atas katil tidak dapat melihat televisyen di ruang tamu, tetapi dapat mendengar bunyi dari televisyen itu. Mana budak tu baring? Budak tu baring atas katil. Okey, ni ruang tamu, ni bilik. Budak tu duduk atas katil ni baring. Okey. Sambil dengar PDP. Ini PDP cikgu dia buat. Rupanya dia tak duduk depan ni, dia duduk tidur atas ni. Dia hanya mendengar fizik dah cukup. Dia tak boleh tengok fizik. Jadi ada dinding di tengah, ada bukaan sikit. Ini TV. Jadi memang cahaya bergerak lurus kan. Okey, cahaya bergerak lurus. Jadi itu pasal budak tu tak boleh nampak sebab ada halangan. Jadi cahaya yang mai kat sini kena kat dinding ni tak dapat tembus. Tapi budak ni dapat dengar.
suara daripada TV ni. Sebab apa? Sebab berlakunya pembelawan. Bila bunyi tu dia gelombang tersebar dalam hall ni, bila sampai pada celahan ni, kita dah tahu akan berlakunya kesan pembelawan seakan bermulanya balik tersebar ke serata arah, bermula daripada celahan yang sempit. Soalannya, dengan melukis muka-muka gelombang, terangkan bagaimana fenomena pembelawan membolehkan budak tersebut mendengar bunyi televisyen dengan melukis muka-muka gelombang. Okey, satu koja lah. Okey, jadi macam ni lah cara nak lukisnya. Pertama, kita kena berbantukan arah satu arah perambatan gelombang macam itu, kemudian menuju ke budak tu. Okey, daripada titik tengah pintu ni, budak tu duduk baring sini buat macam tu. Jadi kemudian kita perlukan jangka lukis untuk memelihara jarak gelombang yang sama sebelum dan selepas. Okey, agak-agak saja, tak perlu banyak lah, sikit saja muka gelombang sudah cukup lah. Okey, macam tu. Kemudian hak ni kita boleh buat bagi dia straight gelombang bunyinya, atau dia melengkung sedikit pun tak apalah. Kita buat bagi dia lengkung sikit. Okey, mungkin garis pusat kat sini agak-agak sajalah. Okey, macam tu. Okey, sorry, garis pusat kita bagi sama. Garis pusat jangan ubah, bagi sama. Okey, seeloknya bagi straight lagi kat atas ni, supaya kita dapat tempatkan garis pusat bulatan yang sama. Kita tekan kat situ. Okey, jangan ubah. Lagi sekali lah, tak handsome lah pula. Lagi sekali. Okey, dan lukiskan. Okey, okey. Okey, bila sampai dekat celahan tu, kita kena buat bagi dia menunjukkan sama juga, bagi panjang sikit supaya kita boleh tempatkan titik pusat untuk nak buat melengkung. Okey, kita kena buat bagi dia melengkung daripada lengkungnya sebelum ni, untuk nak tunjukkan berlakunya pembiasaan. Oleh itu titik pusat bagi pendek lagi lah supaya dia lebih melengkung. Macam tu katakan. Okey, tak apa-apa nak jadi. Okey, kadang perlu ulang banyak kali. Okey, sebab kita ada dua celahan ni, maksudnya akan ada sempadan sikit lah. Okey, sempadan. Tekan sempadan begitu, tersebar sempadan. Jadi okey, tetapkan satu titik pusat ni.
Okey, macam itulah. Boleh dah nampak kesan pembelawan dan sampai ke gelombang, sampai ke telinga budak ni mendengar apa PDPR dia. Macam itulah cara nak lukis. Payah juga sebab lukisan ni pun kecil, patut buat besar sikit. B. Nyatakan satu fenomena lain yang menyebabkan bunyi merambat dari televisyen ke budak itu. Fenomena lain dalam cerita gelombang kita tahu 3 saja: pantulan, pembiasan, pembelawan. Jadi mungkin ya, di samping berlakunya pembelawan, barangkali dalam masa yang sama berlaku juga pantulan. Sebab ada dinding sini boleh memantulkan. Jadi gelombang P macam tu kena kat situ, terpantul ke masuk ke telinga budak tu. Dengan mana jika kita dapatkan garis normal, sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Okey, macam cerita pantulan dulu-dulu ni lah yang kita dah belajar. Nah dia. Okey, ini cerita pantulan. Jadi kalau cikgu lukis balik, ni dinding dinding budak tu. Macam mana nak lukis ni? TV duduk belah mana? Ni TV Okey. Ni dinding tu dinding belah tepi. Ni dinding yang panjang tu. Di katil budak tu kat sini. Contoh katil budak tu kat sini, TV kat sini TV kat sini. Jadi pantul sini, tuju sini, pantul ke sini. Jadi budak tu boleh dengar juga oleh kerana fenomena pantulan selain daripada fenomena pembiasan. Okey, pembiasan mai straight gitu dan membulat gitu. Yang ni kalau pantulan, dia muka gelombang dia tak berubah, straight Jadi dua-dua fenomena berlaku serentak. Jadi budak tu barangkali dengar suara cikgu dia ada dua berlaku gema. Okey, harapnya boleh faham. Dan itu sajalah untuk subtopik kali ni. Nak lebih faham boleh layari YouTube ke apa, boleh ulang balik, boleh banyakkan latihan. Masih tak faham apa-apa, boleh kontak cikgu. Dan ada tak pengiraan dalam subtopik ni? Kalau ikutkan untuk pembelawan tak ada apa-apa pengiraan. Cumanya yang ada kepandaian kamu memberi penerangan akan macam mana berlakunya kesan pembelawan ni dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesan pembelawan. Itu saja. Tak ada apa-apa rumus, tak ada apa-apa matematik dalam cerita ni. Yang ada kepandaian untuk kamu memberi penerangan dengan istilah yang betul. Gunakan istilah konsep-konsep fizik setiap kali kamu memberi apa-apa penerangan lah, fenomena atau aplikasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.